Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita kembali dalam PDPR Sains tahun 4. Okey, kita sambung tajuk bunyi unit 6 bahagian 3 ya. Okey, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang fenomena dan kudapan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. Okey, ini berkenaan tentang bunyi boleh dipantulkan. Okey, faham tak maksud pantul tu? Pantul tu maksudnya macam sebelum ni kita belajar cahaya kan. Cahaya tu disuluh ke arah cermin dan kita boleh lihat cahaya tu dipantulkan ke arah tentangan daripada cermin lah. Cermin tu pantulkan semula cahaya tu kan. Jadi bukan cahaya je boleh dipantulkan, bunyi pun boleh dipantulkan. Okey, jom kita lihat. Okey, untuk kelas kita pada hari ini kita akan rujuk buku teks Sains tahun 4 muka surat 114 yang bertajuk bunyi boleh dipantulkan. Okey, kita lihat ya. Okey, Faris dan keluarganya baru saja berpindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Okey, pernah tak kamu pindah? Ingat tak masa kamu mula pindah rumah baru, rumah kamu duduk sekarang? Masa tu kosong lagi kan? Okey, kalau kamu pindah rumah yang masa tu memang kosong, kamu boleh alami bunyi dipantulkan. Okey, seperti yang kamu boleh lihat dalam gambar tu, apabila Faris menjerit hello, dia akan dengar balik semula hello, 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 hello. Kan? Itu kita panggil apa tu? Panggil apa? Gema. Okey, saya rasa semua tahu gema tu apa. Okey, ni common sense, memang kita biasa lihat, memang kita biasa alami. Okey, kita lihat cikgu tu cakap apa. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Okey, dalam kes ni bunyi tu dipantulkan oleh dinding. Okey, oleh shieling. Okey, oleh lantai. Okey, permukaan yang keras dia boleh memantulkan semula ya. Okey, kita lihat ni. Lihat gambar kedua. Okey, kamu lihat yang tulisan warna biru, warna biru tu arah bunyi bergerak. Okey, warna putih yang pekat tu. Apabila Faris menjerit, gelombang bunyi itu bergerak ke arah dinding permukaan keras. Apabila terkena permukaan keras, bunyi itu dipantulkan semula ke arah Faris. Okey, sebab tu dia boleh dengar macam dinding tu balas balik percakapan dia. Seolah-olah dinding tu tiru suara dia kan. Okey, itu dinamakan dipantulkan. Okey, lihat contoh lain pantulan bunyi yang ada di sekeliling kita. Contohnya menjerit dalam gua. Okey, untuk mengetahui kalau kita jerit semakin luas kawasan tu, semakin lama gema kita boleh dengar. Okey, kita tengok sebelah tu menjerit di dalam dewan yang kosong. Kalau dibandingkan dengan menjerit dalam bilik tadi, gema di dalam dewan yang kosong kamu boleh dengar gema dia lagi lama berbanding di dalam bilik tadi. Kalau dibandingkan dengan gua pula, kamu boleh dengar bunyi gema dia lagi lama. Okey, contoh kalau dalam bilik tadi hello, 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 habis. Tapi kalau dewan yang kosong mungkin hello, 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 hello. Kan? Tapi kalau gua hello, 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 hello. Sungguh cikgu buat bunyi gema kan? Okey. Itu bunyi gema. Makin besar kawasan tu makin lama kamu boleh dengar gema. Okey, lepas ni cikgu akan tunjuk 1-2 video yang menunjukkan tentang gema supaya kamu boleh faham lagi. Tengok cikgu cerita, tengok gambar mungkin tak faham. Kita boleh dengar sendiri macam mana gema tu ya. Okey, kamu tonton betul video ni dan saya harap kamu akan lebih faham setelah menonton video tu ya. Ham. It is your echo. Watch. Echo, 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 echo. Echo, 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 echo. It seems like another stir is talking back.
but this is called an echo. The sound waves leave your mouth, travel through the air and hit a hard surface, and then bounce back, causing you to hear the sound again. Echoes can usually be heard in caves. Okey, sekarang kita tengok dalam sebuah dewan yang cukup luas dan kosong. For the sound to dissipate. 2, 3. I would say that's 8 seconds. Alright, this time stomp and wait till the sound all goes away. Perhatikan ya, setiap kali dia buat bunyi, gema tu lama. That was like 7. Sebab dewan tu besar. Now, shout. Okey, kenapa? Kalau dalam rumah kita tak ada bunyi gema. Sebabnya dalam rumah ada perabot, langsir dan perkakasan rumah yang menyerap bunyi daripada dipantulkan. Jadi tak ada gema. Okey, kita lihat pula fenomena pantulan bunyi. Okey, seperti yang kita tahu, setiap apa yang berlaku di dunia ni ada fungsi dia. Okey, Tuhan tak ciptakan sesuatu tu sia-sia. Kita melihat pantulan bunyi ni ada banyak fungsi dia, ada banyak kegunaan dia kepada manusia dan juga haiwan. Okey, saya baca dulu Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Apakah fenomena pantulan bunyi yang berlaku di sekeliling kita? Okey, kita lihat dulu gambar bawah ni. Gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Okey. Apabila kapal tu berada dekat dalam situasi di mana mungkin kawasan tu gelap ataupun berkabus, dia boleh menggunakan gema untuk kenal pasti kawasan-kawasan berbatu. Contohnya orang tu menggunakan gema, apabila dia boleh dengar gema, dia boleh tahu bahawa di kawasan itu ada batu dan dinding batu dan berbahaya untuk kapal dia lalu di situ. Jadi dia boleh halakan kapal dia ke arah lain. Ya. Okey. Yang kedua, kita lihat dulu yang mana dulu. Okey, ikan dulu lah. Ultrasonik bawah ni Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar. Ikan lumba-lumba dan paus memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Okey. Ikan paus dan ikan lumba-lumba dia keluarkan bunyi ultrasonik dia. Manusia tak boleh dengar bunyi ni. Okey. Bila bunyi ultrasonik itu kena dekat mangsa dia, ikan-ikan kecil macam dalam gambar tu, bunyi itu akan dipantulkan semula ke arah dia dan dia tahu, oh situ ada banyak ikan. Jadi dia akan bergerak ke tempat tu. Okey. Itu ultrasonik. Okey, bunyi yang sangat perlahan, kita tak boleh dengar. Atau bunyi yang sangat kuat ke? Terlalu kuat sehingga kita tak boleh dengar. Okey. Yang ketiga, sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey. Manusia menggunakan dia punya dapatan daripada bila dia perhatikan ikan-ikan yang menggunakan ultrasonik kan. Jadi dia dapat teknologi ultrasonik tu dan digunakan sebagai sonar. Sonar tu di mana dipancarkan bunyi ultrasonik ke dalam air untuk kesan objek yang jauh di dalam air. Bunyi tu menyebabkan dia boleh bukan setakat boleh dipantulkan, boleh dengar bunyi tu, dia dapat juga mengesan bentuk objek tu. Dia boleh mengesan bentuk objek tu. Okey, mana-mana yang ibu bersalin, kamu boleh tanya ibu-ibu kamu, dia menggunakan ultrasonik untuk lihat bayi di dalam perut. Okey. Terlalu hebat ciptaan Tuhan daripada pantulan bunyi yang biasa yang kita jerit dalam bilik, di dalam gua tadi tu, sehingga dia boleh digunakan untuk melihat bayi di dalam perut. Kita tak boleh lihat, tapi menggunakan teknologi ultrasonik ni kita boleh lihat bayi dalam perut, boleh lihat benda jauh di dalam air tanpa perlu pergi berenang. Okey, bila dia dapat kesan, baru dia turun ke dalam air tu untuk mengambil objek tersebut.
Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini tentang pantulan bunyi. Seterusnya kita akan belajar pula tentang bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey. Satu lagi kelas kita habis tajuk bunyi. Okey, itu saja. Kamu boleh untuk murid cikgu, kamu boleh lihat tugasan di dalam Google Classroom ataupun di dalam grup Telegram. Okey, itu saja. Saya harap cikgu harap kamu dapat memahami apa yang telah cikgu ajar. Kalau kamu tak faham, boleh tonton semula video ni ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.